Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak belajar tentang sambung daripada latihan yang lepas. Okay, buka muka surat 49. Okay, muka surat 45. Kita nak buat soalan 4. Okay, soalan 4 kita tengok dia minta kita lukis image bagi objek yang diberikan di bawah suatu putaran pada titik pusat O. Okay, untuk satu-satu putaran, transformasi putaran, kita kena tahu dia ada 3 perkara yang perlu ada. Yang pertama, kita mesti ada pusat putaran. Yang kedua, kita kena ada sudut putaran. Dan yang ketiga adalah arah putaran. Arah putaran ni ada 2, sama ada ikut jam atau lawan jam. Untuk soalan 4A, kita tengok dia berikan kepada kita satu gambar rajah, satu gambar objek. Yang mana kita tengok lagi sekali. Yang mana dia namakan Q objek. Dengan satu pusat putaran pada O. O dekat mana? O dekat sini. Ini adalah pusat putaran. Macam mana kita nak buat? Ambil pembaris, lukiskan garisan. So dekat sini dia minta kita buatkan mencari imej 90 darjah lawan jam. So kalau lawan jam, dia ke bawah. Bawah macam ni, menghala ke bawah sini. 90 darjah. Gunakan protektor anda. Ini adalah 90 darjah. Kat sini adalah titik yang ini. So kita ambil satu lagi. Mana-mana kita ambil yang ni lah. So 90 darjahnya adalah sini. So kita lukiskan. Ini cantum sini. Ini dengan sini sama kan? Ini naik atas. So sini 2, turun bawah sini. So ini adalah Q image kita dengan 90 darjah lawan jam. Untuk soalan 4B, awak boleh sambung kaedah yang sama. Untuk menggunakan protektor, awak boleh gunakan protektor seperti buku teks ini. So awak tengok dekat sini. Bila tadi kita dah buat satu garisan kan, letakkan protektor, ambil satu nilai 90 darjah, lukiskan satu titik tu. Jadi kita tarik keluarkan pembaris protektor ni. Kita sambungkan garisan 90 darjah. Dan so saya nak proceed kepada soalan 6B terus sebab soalan 5 awak kena buat garisan sahaja. Kita nak pergi kepada soalan 5. Kita tengok soalan 5.
B. Okey, kita tengok soalan 5B. Dia kata ialah A, B, C, D, E, F ialah sebuah hexagon sekata terterap dalam sebuah bulatan berpusat di O. Okey, so kita punya berpusat di O ini adalah nombor 1. Okey, nombor 1 dia minta kita huraikan transformasi yang memetakan A. Okey, A dekat sini. A nak pergi kepada C. So, sudut dia A kepada C. Okey, A kepada C. So, gunakan protektor anda. Ukurlah berapa dia punya sudut dekat sini. Okey, so dapat berapa sudutnya. So, jawapan dia boleh tulis dekat situ. Putaran berapa darjah? 120 darjah. Kalau dari A kepada C ni ikut arah jam ke lawan jam? Okey, ikut arah jam. Dia punya pusat dekat mana? Okey, dia berpusat di O. Okey, soalan ini jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2. Okey, nyatakan image bagi titik D di bawah penjelmaan yang sama. Okey, dia nak cari image titik D. Ini objek. Okey, dengan penjelmaan yang sama. So, sini adalah 120 darjah. So, sini. So, F adalah jawapannya. Okey. Kita nak proceed kepada soalan C. Okey, di bawah satu putaran lawan arah jam pada titik O, OAB dipetakan kepada OAB putaran lawan jam. Okey, putaran lawan jam maksudnya yang ini ke sini. Okey. Tentukan sudut putaran ini. Dari sini berapa dia berputar sampai ke sini. Sinilah sudut yang dia nak cari. Okey, dia bagi yang ini 50. Dia dah bagi dekat sini. Okey, sudut putaran. So, kita tulis sudut putaran sama dengan sudut AOA. Tanda, betul tak? Okey, maknanya sudut ni lah. A, dari A ni sudut A, O, A tanda. Okey. Sama dengan sudut AOB tambah sudut BOA tanda. Okey, dia bergerak daripada sini ke sini. Yang ini untuk B akan sampai sini. Okey. So, sama dengan 60 darjah. Okey, tambah dengan 50 darjah. Macam mana dapat 60 ni, cikgu? Kan? Macam mana dapat 60? Kita tahu segitiga ini adalah segitiga sama kaki. So, dia akan membentuk segitiga yang sama bucu dia. Ini sama bucu dia. Dia punya sudut pada segitiga ni. So, satu segitiga, dia punya sudut dia 180. Bahagilah dengan 3. Okey, sebab ada 3 bucu kat sini. So, maka dapatlah 60 darjah. So, kat sini 60 darjah campur dengan 50 sama dengan 110. Okey, so next question. Ini mudah sahaja. Kita tengok, tentukan sama ada setiap transformasi
berikut adalah isometri atau tidak. Isometri maksudnya congruent, sama dengan sama saiz, sama bentuk. Okey, adakah ini sama saiz, sama bentuk? Okey, sama saiz, sama bentuk. Ya, maka dia adalah isometri. Yang ni tak sama kan? So, bukan. So, yang ni sama bentuk, sama saiz, maka yang ni adalah ya. Okey, soalan seterusnya adalah soalan 3. Okey, kita tengok soalan 3. ABC ialah image bagi CED. Okey, yang ni image. Ni image, ni image, ini adalah objek. Di bawah satu pantulan, reflection. So, pantulan senang lah. Okey, kita tahu maksudnya semuanya sama. This one sama dengan yang ni. Okey. Okey, maka kita nak jawab yang ini dulu. So, soalan dia tentukan panjang AB. Dia nak cari panjang AB. Okey, panjang AB. Kalau dia dah pantulan, panjang dia mestilah sama. So, kita cakap segitiga ABC sama dengan segitiga CDE. Okey, maka AB sama dengan ED. Okey, maka AB sama dengan 6 cm. Okey. So, ini soalan nombor 1. Soalan nombor 2 dia nak cari CED. Okey. So, CED. Okey, CED mana? CED. Sudut. Okey, so kita cari sudut. Sudut dekat sini kita pun mesti tahu. So, nombor 2, sudut ACB sama dengan sudut ECD. Okey, kita tahu yang ni sama dengan sini. So, kita kena cari ni dulu. Okey, kita tahu yang ni sama dengan yang ni. Okey, so satu sudut panjang ni adalah 180. So, bila kita dapat sudut kita tukar warna dulu. Sudut CD sama dengan, kita ambil ni 180 tolak dengan 108. Kenapa 108? Ni kosong dia dah bahagi dengan 2. Sebab ada 2 sudut yang sama ni, kita nak bahagi 2 sama dengan 36 darjah. So, kita dah dapat sudut sini 36. Okey, tapi kita nak sudut yang ni. Maka sudut yang ni sama tak dengan ni? Sama kan? Okey. So, kita kata sudut CDE sama dengan sudut ABC sama dengan 75. Maka sudut CED sama dengan ni sudut CED sama dengan 180 tolak dengan 36. So, kita dah dapat sini tadi 36 kan. Sini 180 tolak 36 tolak 75. Sini tolak sini. Baru kita dapat ni. Yang ini sama dengan yang ini. Tolak lagi dengan 75. So, akhirnya kita dapat 69. Okey. Kita cuba soalan yang bawah ni pula. Okey.
Dia kata PST ialah image bagi PST. Mana PST? PST ialah image bagi PQR. PQR di bawah putaran 90 lawan arah jam. Okey. Lawan arah jam maksudnya dia bergerak macam ni. Okey, pada pusat P. Okey, dekat pusat P dia bergerak. Okey. Tentukan nilai M. Dia nak nilai M. Okey, nilai M dekat sini. So, nilai M adalah sama dengan sini kan? Sebab dia putaran, maka dia isometri sama. So, kita dah tahu ni. Ni 90, ni 45. Boleh tahu M tak? Boleh kan? M. Kita kata sudut segitiga PST sama dengan segitiga PQR. PST sama dengan PQR. Maka AB sama dengan maka M sama dengan sudut ni QPR. Sudut QPR. Berapa sudut PQR? 180. Sebab semua satu segitiga ni ada 180. Tolak 90 dekat sini. Tolak dengan 45. Sama dengan 45, sorry. 45. Okey. So, seterusnya soalan yang kedua ialah dia suruh cari sudut RPS. RPS. Sudut yang tengah-tengah ni. Okey. So, tadi kita dah tahu sudut yang ini adalah 45. Okey. So, yang ini adalah translasi kepada ini. So, kita tahu sudut, yang ini saya bagi mapping. Garis PR dia bergerak ke sini kepada garis PT. PT ini adalah translasi kepada PR. Maka dalam sudut 90 darjah. Maka kita tahulah yang ini adalah 90 darjah. Kan? So, tadi kita dah dapat sebahagiannya 45 darjah. So, dia suruh cari yang ini. Dia suruh cari yang tengah sini. So, ambillah nilai yang besar ni, 90. Tolak dengan 45. So, macam mana kita nak tulis? PR. Ni PR kepada PT melalui 90 darjah. Maka sudut RPT sama dengan 90 darjah. Okey, so kita nak cari RPS sama dengan 90 tolak dengan M. M tadi kita dah dapat 45. Jadi 90 tolak 45 adalah 45. Okey, itu sahaja.